Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semua yang hadir, baik yang saya kenal atau tidak, baik yang mengenali saya atau tidak. Tapi insyaAllah dalam program ini kita akan membacakan buku. Tuan-tuan dan puan-puan boleh hanya mendengar sambil melakukan kegiatan dan sebagainya. Dan khas untuk program ini kami memutuskan untuk merakam, merekod dan sekiranya tiada apa-apa permasalahan akan kami membuat naik atau upload di YouTube. Sedangkan untuk program-program lain kami melihat kepada maslahah lebih untuk tidak upload di YouTube, jadi hanya ada streaming sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah SWT, bagi yang mau mengenal, nama saya Lutfi. Saya lulusan Universiti Islam Madinah dalam kuliah syariah. Di sana mengambil program sarjana muda sehingga kedoktoran PhD dalam bidang yang sama, takhasus ekonomi Islam. Saya berasal daripada Singapura, lahir di Singapura, tapi saya membesar di Kajang di Malaysia, belajar di sana, kemudian meneruskan pelajaran di pesantren di Indonesia selama 7 hingga 8 tahun, kemudian sempat menuntut di Mesir setahun sebelum sampai ke Madinah sejak 2008 sehingga 2022, ini lebih kurang 2 tahun lepas. Itu pengenalan singkat. Yang dah pernah mengikuti kelas kami dan sering mengikuti kelas kami, Alhamdulillah, kita dah kenal. Mungkin sebahagian ada yang pernah kita berjumpa seperti Akh Haji di sini ada, Akh Ahmad Ibrahim, Cik Zahid, Abang Hidayat dan yang lain-lain, Danis dan lain-lain. Mungkin ada yang pakai nama yang saya tak kenal. Tapi insyaAllah walaupun kita tidak bertemu di dunia nyata, tapi kita insyaAllah ketika kita mengikhlaskan niat kita mendapatkan pahala yang sama seperti mana mereka yang keluar dalam menuntut ilmu, yang mana itu diberikan oleh Allah SWT rahmat dan ketenangan di dalam hidup mereka. Tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, berlainan dengan program kita sebelum ini, jadi kita membaca kutip-kutip kecil. Tak silap kita dah habis sekitar 3 atau 4 buku sebelum ini. Khas untuk kali ini kita membahas tentang kitab Al-Kabair. Kenapa saya melihat kitab ini sangat penting? Ini kerana ramai daripada kita yang melihat suatu dosa itu atau bahkan tidak sedar kalau itu adalah suatu dosa yang hakikatnya kita selalu lakukan. Sebagai contoh, berkaitan dengan mengumpat. Orang banyak menganggap dia sebagai dosa kecil, walhal ia adalah dosa besar dan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengumpat ini juga, bila kita masuk ribah ni, termasuk juga gosip, mengikuti apa nama, cerita-cerita tentang penceraian, ikut artis atau tokoh politik, berbicara tentang politik seakan-akan kita yang paling tahu. Kalau kita bicara di kedai kopi sebagai contoh, atau di media sosial, seakan-akan kita kalau update status tentang orang terkenal, kita pun ikut terkenal juga. Walhal berapa ramai orang yang tergelincir hanya dari kata-katanya, yang mana itu dapat membuatkannya masuk ke dalam api neraka. Wala'udzubillah min dzalik. Baik, bagi yang memiliki buku, buku yang saya cadangkan di dalam grup, jika tuan-tuan membaca apa status saya pada minggu lepas yang saya cadangkan, buku ini saya pilih kerana dia hanya berisi matan. Maksudnya isi daripada sebuah buku tanpa syarahan. Baik. Yang saya cadangkan tu adalah cetakan Telaga Biru. Saya biasanya kalau tak ada bahasa Melayu, baru saya cari bahasa Indonesia kerana penyampaian kita dalam bahasa Melayu. Dan buku ini yang cetakan Telaga Biru ini memiliki lebih kurang 309 muka surat. Jadi kalaulah seandainya sebelum ini kita 4-5 pertuan baru habis, boleh habis 4-5 pertuan, yang ini mungkin makan lebih dari itu. Tapi yang penting bukan berapa banyak buku yang kita habis,
berapa banyak manfaat di dalamnya, yang terkandung dalamnya, lalu kita amalkan dalam kehidupan seharian kita yang dapat kita sampaikan, yang kita lakukan dalam dalam keseharian rutin hidup kita. Baik, saya buka dengan sebuah pengenalan kitab ini. Baik, kitab ini adalah rangkuman dosa besar, yang ini pembahasan para ulama, karangan Imam Az-Zahabi. Baik, apa yang dimaksud dengan dosa besar? Dosa besar adalah ada khilaf di antara ulama seperti yang dinyatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan antara pendapat Imam Ar-Rafi' dalam Syarah Al-Kabir, dosa besar adalah dosa yang diwajibkan hukuman had, hudud ke atasnya. Baik, ada juga yang menyatakan bahawa apa-apa dosa yang dijanjikan balasan buruk, maka itu adalah dosa besar daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada janji atau ancaman balasan yang buruk, maka itu dosa besar. Baik, begitu juga ini pendapat yang diikuti oleh Imam Al-Mawardi, Al-Hawi dan Al-Baghawi. Baik. Menurut Ibnu Abdus Salam, beliau mengatakan dosa yang membuat pelakunya menjadi hina. Dosa besar itu adalah dosa yang membuat pelakunya menjadi hina. Ada juga yang mana di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah terdapat ancaman laknat terhadap pelakunya. Baik. Menurut Ibn As-Salah, dosa besar adalah yang mana di situ diwajibkan hukuman had, janji buruk akan neraka, menerusi dari Al-Quran dan Sunnah, serta pelakunya menjadi fasik dan dilaknat. Baik. Ismail Al-Qadi mengatakan bahawa daripada Abu Sa'id, beliau mengatakan al-kabair kullu dhanbin adkhala sahibahun nar. Dosa-dosa besar ialah setiap dosa yang menyebabkan pelakunya masuk ke neraka. Jadi bila kita kaji semula, kita lihat semua takrifan tentang dosa-dosa besar tadi, lebih kurang dosa besar itu adalah setiap dosa yang disertai nas Al-Quran, sunnah dan ijma' ulama' bahawa ia adalah dosa besar yang mana dijanjikan hukuman yang berat, hukuman had atau sangat diingkari. Baik, di dalam buku ini, baik, mengumpulkan lebih kurang dosa besar sebanyak 70 dosa. Baik, seperti mana kata Ibn Abbas, dosa besar ada 7. Maka beliau menjawab, bahkan hampir mencecah 70 dosa. Ada orang datang ke Abdullah bin Abbas, cakap, dosa besar itu 7 je. Kata, kan ada dalam hadis ijtanibu sab'al mubiqat. Hindarilah daripada 7 dosa-dosa besar. Tapi kata Ibn Abbas, bahkan 70. Baik, diriwayatkan daripada Ibn Umar, antaranya adalah dosa-dosa besar ada 9. Membunuh jiwa, memakan riba, memakan harta anak yatim, menuduh perempuan yang sudah menikah dengan tuduhan zina, kesaksian palsu, derhaka kepada kedua ibu bapa, lari dari medan perang, sihir, dan mencabuli kehormatan Baitullah. Baik, sebahagian dosa-dosa besar ini juga disebutkan di dalam kitab Imam Muslim, yang ini Sahih Muslim. Baik. Baik, kita langsung saja. Ketika seseorang melakukan dosa besar, bagi yang mengikuti pelajaran akidah kami di Masjid Ma'ruf setiap hari Rabu antara Maghrib dan Isyak, maka baru-baru ini kami membahas tentang bahawa apakah pendapat seorang ahli sunnah, pendapat ahli sunnah tentang seseorang Muslim atau mukmin yang melakukan dosa besar. Baik. Al-Khawarij mengatakan bahawa pelaku dosa besar ini kelompok yang menyimpang. Mereka ekstrim dalam menetapkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelaku dosa besar, sebagai contoh seorang yang berzina, walauzubillah, atau meminum khamar, arak, maka dia berada dalam api neraka dan kekal di sana. Sedangkan bagi kelompok yang terlalu bermudah-mudahan, yakni kelompok ini dikenal dengan nama Al-Murji'ah, yang mengatakan bahawa rahmat Allah luas, maka mereka meninggalkan ancaman-ancaman, ayat-ayat ancaman tadi, dalil-dalil ancaman. Mereka banyak mengambil daripada dalil-dalil rahmat Allah SWT. Maka mereka mengatakan bahawa iman orang yang melakukan dosa besar itu selagi dia mukmin sama dengan iman mukmin dan yang lain. Ini bermakna mereka seakan-akan ingin mengatakan bahawa iman seorang pencuri
itu sama dengan iman para sahabat? Tentu tidak. Kita ahli sunnah berpendapat bahawa uh, iman seseorang mukmin itu dapat bertambah dan berkurang. Maka itu ada keadilan. Takkanlah sama iman pelaku maksiat dengan iman Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai contoh, atau Umar radhiyallahu anhu. Pasti tidak sama. Ya? Walaupun sama-sama mukmin. Jadi kita berada di tengah. Kita tidak seperti Khawarij yang menetapkan bahawa mereka berada dalam api neraka dan kekal. Dan kita tidak pada Murji'ah yang begitu bermudah-mudahan bagi pelaku dosa besar. Kita berada di tengah, iaitu pelaku dosa besar, dia seorang mukmin itu imannya yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maksudnya ketika orang itu mukmin, katalah dia mencuri, maka dia tetap beriman, tetapi imannya turun. Baik, seperti mana hadis Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa mu'min. Seorang penzina tidak akan berzina ketika ingin berzina dalam keadaan dia seorang mukmin. Baik. Apakah kesan dosa besar? Imam Nawawi dalam Rawdah At-Talibin mengatakan, ulama mazhab Syafi'i berpandangan bahawa sesiapa pun yang melakukan suatu dosa besar, maka dia menjadi fasik dan kesaksiannya ditolak. Apakah status dosa besar? Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar masih lagi beriman selagi tidak menghalalkan dosa tersebut. Apabila dia bertaubat nasuha, maka bersihlah dia daripada dosa tersebut. Tapi jika ia tidak bertaubat lalu dia meninggal dunia, maka keadaannya adalah di bawah kehendak Allah, sama ada diampuni atau diazab. Baik. Siapa yang dapat menjamin? Nah, ini kita sebagai ahli sunnah. Itulah indahnya ketika Islam itu sendiri, tuan-tuan dan puan, adalah agama yang wasati, agama pertengahan. Tidak terlalu ekstrim seperti Khawarij yang mudah mengkafirkan orang. Tidak terlalu bermudah-mudahan seperti Murji'ah yang mudah menerima ahli maksiat. Kita berada di tengah. Apa maksudnya? Kita meyakini bahawa Allah SWT itu Maha Pengampun. Dalam masa yang sama kita tidak lupa bahawa Allah itu Maha Pengazab. Ketika kita hendak bermaksiat atau terdetik dalam hati kita hendak bermaksiat sebagai contoh, maka yang harus kita fikirkan adalah dalil-dalil daripada Al-Quran dan Hadis yang berupa ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berzina, dia akan seperti ini. Siapa yang mencuri, dia akan seperti ini. Siapa yang suka berbohong, dia akan seperti ini. Tetapi ketika kita sedang dalam ketaatan, kita hendak melakukan ketaatan, kita mengharap rahmat Allah SWT. Sehingga kita tidak mudah berputus asa. Itulah yang maksud dengan Islam itu wasati. Berada di pertengahan. Bila kita kata pertengahan ni, bukan berada pertengahan antara contohnya, antara puak liberal dan puak tradisionalis. Antara puak feminis yang memperjuangkan hak perempuan atau puak yang memperjuangkan hak lelaki. Tidak. Kita tidak berada di antara pertengahan mereka ini. Kita berada, Islam itu sendiri sudah pertengahan. Tidak perlu dibawa. Kitalah adat kita yang kena sesuaikan dengan Islam, bukan Islam yang menyesuaikan dengan adat kita. Apa maksudnya? Ketika ada adat atau perayaan atau apa saja, pakaian sebagai contoh. Bila pakaian tersebut ternyata, pakaian entah lelaki atau perempuan, ternyata tidak menyelisihi hadis, maka boleh dipakai. Al-Quran dan sunnah, maka boleh dipakai. Bukannya bila pakaian itu ternyata yakshiful aurah, maksudnya menampakkan aurat sebagai contoh. Maka kita katakan, oh Islam itu wasati, maka memperbolehkan dengan alasan demikian dan demikian. Tidak, kita yang kena sesuaikan dengan Islam, bukan adat kita yang kena sesuaikan Islam, bukan Islam yang disesuaikan dengan adat kita. Baik. Itu jika seseorang ingin bertaubat nasuha, maka dosanya dapat dihapuskan. Kecuali kalau misalkan dia tidak sempat bertaubat, maka harus diingat. Siapa yang bermaksiat, ingat. Mungkin dia bermaksiat, selepas itu dia mati. Siapa yang tahu? Maka haruslah sebagai seorang mukmin kita bermuhasabah. Bagi yang belum tahu, ada khabar dan berita ini sahih. Kita tahu ada orang Islam, dia mendapatkan duit pencen. Ya, saya tak sebutkan daripada negara mana supaya tapi semua tahu kisahnya dan masuk dalam berita. Dan duit pencen tu dia pakai ke dalam luar negara, ke luar negara. Kalau pencen baru dia dah tua, dia pergi ke luar negara, wali'udzubillah, digunakan untuk berzina. Lalu dia mati dalam keadaan zina tersebut, duitnya pun belum sempat digunakan. Mudah-mudahan Allah SWT mengelakkan kita menjadi orang-orang dalam
yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam sebuah hadis ada mengatakan ada seseorang yang mana dia beramal dengan amal ahli syurga. Maksudnya daripada masa mudanya dia beribadah, berdakwah, mempelajari, menuntut ilmu, lalu hanya tinggal sejengkal sahaja atau sehasta antara dia dan syurga, lalu kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk ke api neraka. Dan sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, lalu tinggal sejengkal atau sehasta antara dia dengan neraka, nak masuk tinggal sikit je ni, dia pasti masuk neraka. Ternyata dia bertaubat dan dia masuk ke dalam syurga. Ini antara satu muhasabah yang besar yang harus kita ketahui. Baik. Abu Zar radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atani atin min Rabbi fa akhbarani." Satu utusan Jibril daripada Tuhanku datang menemuiku dan memberitahu, atau baginda bersabda, memberikan kabar gembira bahawa sesiapa yang meninggal dunia dalam kalangan umatku tanpa mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, dia akan masuk ke dalam syurga. Maka Abu Zar pun berkata, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Baginda Rasulullah SAW menjawab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Taib. Hati-hati. Hadis ini jangan disalahfahami. Oh, apa selagi aku mukmin, aku tak mensyirikkan Allah, aku boleh berzina, aku boleh mencuri. Tak, bukan itu maksudnya. Apa tadi kita katakan? Kalau ahli sunnah, ketika dia nak bermaksiat, dia ingat ayat-ayat ancaman. Dia ingat hadis-hadis ancaman Allah SWT. Balasannya apa? Tapi kalau dia nak beribadah, maka diingat ayat-ayat rahmat Allah SWT. Janji Allah SWT. Pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Baik. Sekarang kita bagaimana hendak bertaubat daripada dosa besar. Yang pertama, menyesal atas dosa yang dilakukan sebelum ini. Yang kedua, meninggalkannya seketika kerana takutkan Allah. Harus ada menyesal. Tak ada dia tak menyesal. Tak ada orang bertaubat lalu dia cakap astagfirullah, dia i'tikaf tapi dia tak menyesal. Tak boleh. Kenapa? Saya berikan contoh. Kalau tuan-tuan tahu dalam sejarah, bayangkan di Indonesia, di negara jiran kita, ada sebuah tempat di Surabaya, satu kampung. Nama kampung tu dikenal dengan Kampung Doli. Jadi tempat ni adalah tempat untuk orang-orang wanita yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Faham maksudnya di sini? Jadi salah satu pemilik daripada rumah ini, dia adalah orang yang melaksanakan haji. Masya Allah. Dan setiap malam Jumaat, dia akan beriktikaf. Malam Jumaat, dia beriktikaf di masjid, menangis, bertaubat kepada Allah SWT. Baik, kita katakan, adakah taubat seperti ini, taubat yang baik? Dia menangis satu malam. Tuan-tuan mungkin malam Jumaat tidur, atau jalan-jalan, atau bekerja. Dia bertaubat, menangis. Baik, tapi rumah pelacuran miliknya tetap tetap dijalankan. Adakah ini taubat yang terima? Dan dia haji hampir setiap tahun. Subhanallah. Jadi kita katakan taubat seperti ini bukanlah taubat nasuha. Taubat nasuha itu adalah menyesal atas dosa yang dilakukan seperti ini. Meninggalkannya seketika. Yang kedua, kerana takut Allah. Yang ketiga, yang paling penting, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Tapi Ustaz, saya ni terjatuh ke dalam satu dosa yang mana saya ketagih untuk ulang dan ulang. Kita tanya pada dia, sewaktu awak bertaubat, adakah awak berazam? Saya berazam. Lalu awak terjatuh lagi. Ya, saya terjatuh kerana saya ketagih. Sebagai contoh apa? Rokok, dadah, wala'udzubillah. Ada orang Islam kita juga yang ketagih dengan zina. Wala'udzubillah. Zina adalah perbuatan yang buruk. Ada yang ketagih dengan contoh khamar, arak. Jadi kita katakan, selagi awak berazam untuk tak mengulang dan bertaubat betul-betul, tak mengulang lagi. Tapi nanti kalau awak terjatuh, biasa kita tahu dengan orang yang selalu ketagih lah, macam dadah. Ketagih, maka awak ingat bahawa rahmat Allah SWT sangat luas, awak cuba lagi. Berdasarkan sebuah hadis kata Rasulullah SAW, jika ada satu kaum yang bertaubat dengan Allah SWT, dia buat dosa, lalu dia bertaubat, maka Allah akan mengampunkan mereka. Lalu kemudian dia bertaubat, dia buat dosa lagi, lalu dia bertaubat, sampai dia berhenti bertaubat, maka Allah akan gantikan kaum ini dengan kaum yang baru yang melakukan dosa dan bertaubat.
Yang kita fahami daripada hadis ini bukan bermaksud orang ketika dia bertaubat, dia nak buat lagi. Tak, dia betul-betul bertaubat. Tapi ternyata selepas itu dia terjatuh lagi dalam dosa yang sama. Maka ingatlah, bahasa saya tu, Allah tu suka bila kita bermanja-manja dengan dia. Kita minta pengampunannya, minta rahmatnya. Bila kita buat macam tu, Allah tu suka. Kalau tak, Allah akan gantikan kita dengan kaum yang berbuat dosa bertaubat. Baik. Jadi ayat ni harus difahami di pertengahan. Bukan maksudnya ketika dah contoh orang nak tinggalkan dadah. Walauzubillah. Kita bagi contoh dadah paling senang. Dia cakap, okeylah aku bertaubat, nanti aku nak ulang lagi. Tak. Dia bertaubat dengan azam untuk tak mengulangi. Tapi kalau dia terjatuh, tetap bertaubat. Apa maksud kat sini? Bahawa Allah tu rahmatnya sangat luas. Kita tuan-tuan dan puan tak perlu dah beli surat pengampunan dosa. Tak perlu nak pergi ke masjid, bayar ke Tok Bilal. Tok Bilal, saya nak beli surat pengampunan. Oh, dosa zina $10. RM10. Dosa mencarut RM1 contohnya. Dosa minum arak RM5. Tak, kita tak perlu nak beli macam tu. Cukup kita bertaubat dan berazam untuk tidak mengulangi lagi, maka kita akan seperti anak yang baru dilahirkan tanpa dosa. Ini yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Yang keempat, jika ia berkaitan dengan hak Allah, maka tidak perlu, apa maksudnya, maka insya-Allah Allah akan ampunkan. Tapi jika itu hak manusia, hendaklah dia dikembalikan atau diganti. Sebagai contoh, jika seorang mencuri, maka hendaklah dia mengganti hasil curian tersebut. Atau dia merosakkan harta orang lain yang berkaitan dengan hak manusia, maka harus dikembalikan. Baik. Sekarang kita akan sebutkan tentang antara cara-cara bertaubat juga adalah kita sebutkan hadis-hadis tentang beberapa amalan atau musibah yang boleh menjadi kafarah dosa. Apa-apa amalan atau orang tu kena musibah, maka dia akan menjadi kafarah, penghapus dosanya. Antaranya adalah salat 5 waktu. Seperti mana sabda Rasulullah, as-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati. Antara salat Jumaat dengan Jumaat yang lainnya. Kafaratun lima bainahunnya. Adalah kafarah kepada dosa-dosa yang berlaku di antara keduanya. Ma lam tughsyal kabair. Selagi dosa-dosa itu belum masuk ke dosa-dosa besar. Baik, kalau dosa-dosa besar, maka orang yang sebagai contoh umrah, solat Jumaat, maka dia tetap masih memerlukan untuk dia bertaubat nasuha dengan kita sebutkan 4 syarat tadi. Menyesal, meninggalkan, berazam tak ulang, dan juga jika hak manusia menggantikannya. Baik. Bagi dosa besar yang mempunyai hukuman had, jadi dosa kecil dosa kecil kita kata solat 5 waktu, Jumaat dengan Jumaat yang lainnya, maka itu dapat dihapuskannya. Atau dia kena musibah sebagai contoh. Musibah dalam sebuah hadis yang bermaksud ma yusibul muslim min saya cari dia punya hadis lah supaya tak salah. Baik. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hadanin wala adan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah mengenai seorang muslim daripada kesakitan, kekhawatiran, kegelisahan, kesedihan, bahkan demam, sakit, bahkan kegundahan hati, sampai duri yang mengenai kaki seseorang muslim atau mengenai tubuh badannya, maka itu menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Dengan ini kita fahami bahawa orang yang terkena musibah, semakin besar musibahnya, maka semakin besarlah penghapusan dosa yang akan diterimanya. Bayangkan tuan-tuan dan puan, ini menjadi satu kelebihan bagi seorang muslim. Sama-sama sakit. Seorang yang beriman, seorang yang tidak beriman. Sama-sama sakit. Orang ni kena kanser, orang ni kena kanser. Sama-sama sakit. Yang beriman aksiden dan tak beriman aksiden. Tetapi yang satu dihapuskan dosa-dosanya, yang satu hanyalah mendapatkan musibah. Kesakitan daripada musibah tersebut. Jadi kita katakan, kurang apa lagi beruntungnya kita sebagai seorang mukmin. Sekarang kita tak boleh nampak. Tetapi nanti bila kita di akhirat, kita bahkan digambarkan kita akan meminta musibah itu kembali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam terjemahannya adalah, nanti seorang muslim dia melihat amalannya sebesar gunung.
Maka dia mengatakan, mereka bertanya kepada Allah, "Ya Allah, anna li hadha?" Daripada mana aku dapat amalan ni? Aku tahu solat aku tak cukup. Aku tahu puasa aku tak cukup. Aku ni cuma amalkan yang wajib, itu pun lambat-lambatkan. Bagaimana aku boleh dapat amalan sebesar ini? Maka kata Allah, ini adalah uh, kerana doa-doa kalian yang tidak dikabulkan ketika kalian di dunia. Maka mereka waktu itu berharap semua doa-doa mereka yang ada di dunia tak dikabulkan. Subhanallah. Kalau kita katalah sakit, kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah sembuhkanlah. Ternyata Allah tak sembuhkan. Bukan Allah tak sembuhkan. Allah berikan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, dan kita berharap untuk itu supaya kita tidak dikabulkan doa kita. Orang minta nak berkeluarga. Orang minta nak anak. Orang minta macam-macam kita minta kat dunia. Tuan-tuan pun pernah minta. Dan kadang-kadang kita merasa tak, kenapa tak dikabulkan? Kenapa lambat sangat? Apa dosa aku? Tak, tetap dikabulkan tuan-tuan dan puan. Tapi dalam bentuk sedemikian rupa antaranya. Baik. Bagi dosa besar yang memiliki hukuman had, tadi dosa kecil, jumhur fuqaha berpendapat bahawa hukuman itu, yang ini seperti kalau orang mencuri, potong tangan. Orang yang berzina, kalau dia muhsan berkahwin, maka dilontar direjam dengan batu. Orang yang membunuh sebagai contoh, dia hukuman qisas, maka dipotong kepalanya. Di sini disebutkan, para ulama mengatakan bahawa hukuman itu menjadi kafarah baginya. Diriwayatkan ada seorang wanita daripada ahli Madinah berzina. Lalu datang kepada Rasulullah SAW dan mengakui perbuatannya. Rasulullah memberikan pilihan baginya. Tunggulah sampai anak itu lahir. Lalu selepas beranak itu lahir, datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah kata, tunggu sampai dia boleh makan. Sekarang dia masih memerlukan untuk menyusu. Akhirnya sampai nanti ada sekeping roti di tangannya, datang lagi kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, aqimul had alaiha. Maka dirikanlah had, hududnya, hukum hudud ke atas wanita ini. Maka didirikanlah anak tu dikasih ke orang lain untuk dijadikan anak angkat. Lalu wanita tersebut didirikan had. Ketika melempar batu rejam itu, ada dua pemuda Madinah melempar sambil mencaci maki wanita tersebut. Maka selepas didirikan hukuman had, Rasulullah SAW panggil dua orang ni. Mana pemuda tadi yang berkata ini. Maka dijumpakan depan Rasulullah. Rasulullah kata pada mereka, laqad tabat. Sesungguhnya dia telah bertaubat. Yang mana sekiranya 70 ahli Madinah bertaubat, maka tidak akan menyamai dengan taubatnya. Dalam riwayat lain, laqad tabat law taba ahli Madinah kullaha. Bahkan kalau semua ahli Madinah telah bertaubat, maka tidak sama dengan taubat wanita tersebut. Sesungguhnya dia berada di syurga. Subhanallah. Baik, jadi ini menjadi dalil bahawa hukuman had menjadi kafarah bagi mereka. Dan ulama memahami ini juga, bagi seorang pemerintah, hakim, yang ini itu Rasulullah, kalau ada orang datang dan mengakui perbuatan mereka, maka harus didirikan had. Tetapi Rasulullah bagi peluang untuk wanita tersebut pergi. Untuk pergi. Maksudnya, pergilah. Kan? Biarkan anak itu menyusul. Rasulullah tak suruh masuk penjara. Jadi, ulama mengatakan, sepatutnya dosa zina itu dia menutupi dirinya, jangan sampai disebarkan. Kerana dosa zina terlalu buruk. Ini antara dosa yang orang kita pandang rendah sekarang. Berapa banyak, wala'udzubillah, mudah-mudahan Allah SWT melindungi ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita pun mungkin ada ahli keluarga, adik-beradik, anak perempuan. Kita takut benda yang terjadi. Kerana itu, kita kadang-kadang ketika kita melihat orang lain, apalagi kalau orang tu musuh kita, ternyata ditimpa musibah. Sebagai contoh mungkin anaknya, cucunya, apalagi dia musuh kita. Kita begitu senang berkata-kata, itulah tak pandai jaga anak dan sebagainya. Baik, apa kata salaf terdahulu? Aku takut, tak ada benda yang membuatkan aku takut untuk mencaci pelaku dosa, melainkan aku akan terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Wala'udzubillah. Maka berhati-hatilah ketika kita mencaci orang lain. Apalagi kalau orang tu daripada musuh kita sendiri. Baik. Dalam hadis yang dibawakan oleh Ubadah bin Samit, bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, berbai'ahlah kepada aku, untuk kamu tidak mensyirikkan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kamu,
tidak membuat tuduhan dusta, tidak derhaka terhadap satu kebajikan. Siapa daripada kalangan kamu yang dapat melakukannya, maka ganjaran pahala yang diserahkan kepada Allah. Sesiapa yang melakukan suatu perkara daripada hukuman semua itu, lalu dihukum di dunia, maka hukuman tersebut adalah kafarah baginya. Sesiapa yang melakukan suatu perkara daripada semua itu, lalu Allah menyembunyikannya, maka urusan terserah kepada Allah. Jadi mereka yang melakukan dosa besar, yang dipahami daripada hadis ni, maka kalau dia sembunyikan, dia tak datang, maka urusannya terserah pada Allah. Jika dia kehendaki, insya'a aqabahu wa insya'a afa'anhu. Kalau dia kehendak, dia boleh hukum, dan jika dia kehendaki juga, dia dapat mengampuninya. Baik, ini antara dosa taubat daripada dosa-dosa besar dan kafarahnya. Sekarang kita akan membahas tentang tajuk yang di sini, tentang kitab Al-Kabair karangan Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi terkenal sebagai seorang ulama yang pakar dalam bidang hadis. Dia memiliki banyak kitab-kitab, dan kita tahu Imam Zahabi ni antara ulama terulung di zamannya, dan menjadi rujukan dalam bagi penuntut ilmu. Dalam isu dosa-dosa besar, walaupun beliau Imam Zahabi ini menghimpunkan sejumlah dosa dalil-dalil daripada Quran dan hadis, tapi ternyata kitab ini menunjukkan ketinggian disiplin ilmu Imam Az-Zahabi, tidak meleret dan tidak jauh daripada hal-hal yang meragukan. Baik. Kitab Al-Kabair ni sebenarnya ada juga yang berusaha untuk memalsukannya. Maka dan dinisbahkan kepada Imam Az-Zahabi. Dan ternyata kitab tersebut terdapat dalamnya begitu banyak dalil-dalil yang lemah. Hadis-hadis palsu, hikayat-hikayat Israiliyat. Kenapa orang nak buat kitab-kitab palsu ni? Baik. Kalau kita lihat dalam sejarah, ulama terdahulu, yang ada ulama, ada orang biasa yang merasa berilmu, lalu mereka sebenarnya niatnya baik. Dia nak menggalakkan orang agar banyak ibadah dan menakutkan orang agar tidak bermaksiat. Jadi dia buatlah karangan-karangan palsu. Contohnya, kelebihan solat tarawih. Tak ada dalil yang khas. Contoh, solat malam pertama seperti ini pahala. Solat malam kedua seperti ini. Pernah dengar? Mungkin tuan-tuan dan puan rata-rata pernah dengar. Sampai malam 30, dia dah kumpulkan banyak kebaikan. Walhal bila kita teliti balik, tak ada dalilnya. Tapi mereka menginginkan kebaikan. Tetapi ingat, Rasulullah SAW bersabda, Man kazaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat mereka di dalam api neraka. Ini perlu dicermati. Walaupun tujuannya baik, tetapi wasilah yang digunakan tidak baik, mendatangkan hadis palsu atau lemah, maka hanya akan menjadi hujah ke atasnya. Yang kedua pula, begitu. Dia ingin menakutkan orang. Maka, kalau buat dosa berzina ni, dosanya seperti ini, seperti ini. Padahal dalil tak cukup. Tapi dia ingin lagi menggalakkan orang agar lari daripada dosa tersebut. Maka dikarangkanlah kitab Al-Kabair, tapi dikenal dengan Al-Kabair Al-Kubra. Dan dia tahu namanya tak terkenal. Kalau orang pakai nama, contoh saya buat kitab Kabair karangan Lutfi, orang siapa nak baca? Maka dia katakan dah dia karang dinisbatkan kepada Imam Az-Zahabi. Kita tak bahas terlalu banyak, tetapi di buku yang saya minta tuan-tuan abang beli, ada disebutkan di situ perbezaan antara Al-Kabair tulen dengan Al-Kabair palsu. Disebutkan ada beberapanya. Jadi kita mudah-mudahan kita tak memperdalami, kerana tujuan kita untuk membaca kitab ini matannya. Baik. Bagaimana dengan metod penterjemahan Al-Kabair? Baik. Antaranya adalah antara pentahqiq terbaik. Pentahqiq ni apa? Jadi kitab ni tuan-tuan puan, yang sampai ke kita dengan zaman dahulu, pastinya ada pelbagai cabaran. Ada mungkin kitab tu tak habis, atau ada orang yang cuba memalsukannya. Maka ada seorang yang menahqiqkan, yang dia cek, dia kemudian dia dengan itu melakukan penambahan maklumat, dia menyemak, dan kemudian bahkan kadang-kadang kalau di zaman sekarang, sebahagian pentahqiq
mentahqiq kitab-kitab besar, atau satu dua tajuk boleh jadi PhD sebagai contoh. Risalah atau tesis untuk PhD. Itu namanya tahqiq. Baik. Antara yang terbaik adalah Syekh Muhyiddin Mifta. Antara gerak kerja yang dilakukan adalah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Tapi antaranya adalah dia berusaha mengekalkan terjemahan dengan bahasa Melayu moden yang mudah difahami. Kemudian meletakkan teks asal terjemahan bagi ayat Quran. Memasukkan nama surah, nombor surah dan nombor ayat. Kitab dahulu tak ada. Kitab dahulu cuma ditulis terus ayat, tak ada nombor macam sekarang. Kemudian memasukkan matan dan penerjemahan hadis mengikut teks asal kitab. Kemudian menambahkan sumber riwayat, baik, dan lain-lain. Ini antara metod penterjemahan kitab Al-Kabair ini. Baik, kita sekarang masuk ke dosa pertama. Saya akan masukkan kitab matan kitab ini di layar. Tuan-tuan boleh tengok di depan. Kalau yang belum ada buku, yang ada buku boleh boleh tengok buku. Boleh. Baik. Boleh nampak di depan? Dosa. Baiklah. Baiklah. Baik. Di depan ini adalah satu buku yang saya dapat daripada internet sebentar tadi. Saya tak tahu buku ni boleh disebarkan atau tak. Jadi saya cadangkan untuk yang belum beli buku, boleh beli buku. Alhamdulillah kita sekarang bukan macam dulu. Harga buku sekarang murah, dihantar di depan rumah, dan memiliki buku ni tak rugi. Kerana bayangkan buku ni ada dekat almari kita. Bila satu hari nanti kita mati atau kita dah tua, kita kongsikan dengan anak cucu kita. Dulu saya pernah baca buku ini bersama-sama. Bukankah itu satu macam kegembiraan, satu kebanggaan. Bahkan selepas kita mati, dia akan menjadi amalan yang berterusan setelah dibaca oleh anak cucu kita. Maka saya memang nasihatkan, belilah buku fizikal daripada PDF. Kerana PDF nanti kalau rosak apa semua, walaupun ada iCloud apa semua, bila kita mati tak ada orang nak buka iCloud kita pun. Contohlah. Baik. Kita ni penghantar penerbit, ni biografi. Kita masuk ke daftar isi. Di sini ada lebih kurang 70 dosa. Baik, kita masuk ke dosa-dosa, kita dah masuk. Definisi kita dah baca. Yang ni kita dah baca tadi. Okey, kita masuk kepada dosa pertama. Tuan-tuan boleh lihat depan di layar. Ada beberapa perbezaan antara buku yang saya miliki saat ini dengan buku PDF ini. Sebagai perbezaannya lebih kepada bahasa, sebab di depan ni bahasa Indonesia, dan perbezaan juga letak dalil. Dia terbalik, tapi yang lain lebih kurang sama lah. Majoritinya sama. Kita masuk kepada dosa besar pertama, iaitu syirik. InsyaAllah kita dah baca mukadimah, kita cuba baca ni membunuh ni banyak. Kita cuba habiskan satu dosa je lah sebagai satu mukadimah hari ini. Baik. Syirik yang ini mempersekutukan Allah. Syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik kepada Allah Ta'ala ialah kamu menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan Dia yang menciptakan kamu, dan kamu menyembah sesuatu yang lain bersama Allah, seperti batu, manusia, matahari, bulan, nabi, guru, jin, bintang, raja atau selain daripada itu. Allah SWT berfirman, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maksudnya di sini, sebesar apapun dosa itu, maka akan diampunkan oleh Allah SWT selagi dia tidak melakukan kesyirikan. Ini bermakna dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Saya bawakan satu contoh, tuan-tuan dan puan. Saya bawa satu analogi atau ilustrasi di sini. Seorang makhluk
sebagai contoh isteri. Dia tidak mahu diduakan oleh suaminya, walaupun itu dibenarkan dalam Islam. Dan sebaliknya, yang tak dibenarkan, seorang suami tidak mahu dalam hati isterinya itu ada laki-laki lain. Itu makhluk dengan makhluk, hubungan makhluk dengan makhluk. Bagaimana dengan hubungan makhluk dengan Khalik yang menciptakannya? Seandainya Khalik itu diduakan, apa maksud? Ustaz, dia tak menduakan. Saya di sini, saya percaya Allah itu satu. Saya sembah Allah saja. Tapi ternyata dalam seharian-hariannya, dia masih meletakkan sebagai contoh, pasrah, tawakal. Tawakal ini ibadah? Ibadah. Dengan cara menggunakan azimat, pelaris untuk perniagaannya, sihir pengasih untuk orang yang dicintainya, atau sihir memojokkan atau menghancurkan perniagaan musuhnya, dan lain-lain. Maka di sini kita katakan dia telah melakukan kesyirikan. Di sini disebutkan secara detail. Batu, pohon, matahari, bulan, nabi, guru bintang. Maka jika ada orang mengatakan seperti ini, kan, saya ni minta pada pokok, pada pohon, tapi saya masih percaya Allah yang memakbulkan. Maka dengan perkataan seperti itu, dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Kerana, tuan-tuan boleh lihat di layar, di dalam tauhid itu ada rubu, rubu tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah ini? Meyakini bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan, sebagai contoh, menurunkan hujan, menciptakan segala sesuatu, menurunkan hujan, menciptakan makhluk, menurunkan hujan, semualah, dan perkara-perkara yang lain. Ini tauhid rububiyah. Tauhid ni, tuan-tuan dan puan, tauhid ini terdapat pada kaum Quraisy secara khusus dan Arab secara umum pada zaman jahiliyah. Mereka percaya Allah yang menciptakan langit, Allah menurunkan hujan, Allah menciptakan bumi, Allah yang buat segala-galanya. Tetapi mereka masih melakukan kesyirikan. Yang ini dengan cara meminta kepada berhala. Berhala-berhala mereka tu mereka minta sebagai penengah. Maka ini tauhid rububiyah mereka ada, tetapi mereka tidak ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dia adalah menetapkan, sebagai singkatlah, bahawa hanya Allah yang memakbulkan semuanya. Berdoa hanya pada Allah, tawakal hanya pada Allah, meminta pertolongan hanya pada Allah, isti'anah pada Allah, istighasah pada Allah, sembelih kepada Allah, dan hal-hal yang berkaitan dengan spiritual semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tauhid uluhiyah yang mana tidak ada pada kaum Quraisy ketika itu. Maka dakwah Rasulullah SAW pada ketika itu adalah bukan hanya tauhid rububiyah, kerana orang-orang Quraisy dah ada, tetapi dakwahnya adalah tauhid uluhiyah. Maka jika ada orang mengatakan meminta pada pokok, kuburan, sebagai contoh, kepada perkara-perkara azimat contohnya, dan lain-lain, tetapi dengan meyakini bahawa Allah yang memakbulkan, maka ini dia ada tauhid rububiyah tapi tidak ada uluhiyah. Kenapa? Kerana kita tak boleh minta pada pohon. Kita meminta hanya pada Allah SWT. Walaupun kita minta pada pohon, kita yakin kepada Allah SWT. Makanya orang-orang Quraisy dahulu, mereka berhujjah. Ma da'awnahum, kami tidak meminta kepada berhala-berhala itu. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan hanya supaya mendekatkan kami kepada Allah SWT. Baik, kita teruskan lagi. Di sini disebutkan, Allah SWT berfirman, Innahu man yushrik billahi, faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar. Bahawasanya, sesiapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah mengharamkan syurga baginya dan tempat kembalinya ialah api neraka. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, Inna syirka la zulmun azim.
Sesungguhnya perbuatan syirik itu ialah suatu kezaliman yang besar. Serta banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang dosa syirik ini. Justru, sesiapa yang mensyirikkan Allah lalu mati sebagai seorang musyrik, maka dia pasti tergolong sebagai ahli neraka. Sebagaimana sesiapa yang beriman dengan Allah dan mati sebagai mukmin, maka dia tergolong sebagai ahli syurga, sekalipun dia azab terlebih dahulu. Nabi SAW bersabda, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Salasan. Qalu, bala ya Rasulullah. Qala, al-isyraku billahi wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an. Faqala, ala wa qawlu zur. Qala, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Yang maksudnya adalah, jauhilah, mahukah engkau aku kabarkan tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Baginda mengulangi sebanyak 3 kali. Para sahabat menjawab, kabarkanlah wahai Rasulullah. Baginda bersabda, menyekutukan Allah, itu yang pertama. Dan derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang ini tuan-tuan kalau lihat bahawa derhaka kepada ibu bapa adalah antara dosa besar yang Rasulullah SAW sebutkan selepas mensyirikkan Allah. Itu antara dosa besar. Nanti ada dia punya tajuk sendiri. Cuma yang ingin dikatakan di sini adalah bahawa derhaka itu adalah sebuah dosa besar yang Rasulullah SAW sebutkan selepas mensyirikkan Allah SWT. Jika tuan-tuan lihat dan di kalangan kita, kalangan masyarakat kita, kita lihat berapa ramai orang yang menyia-nyiakan kedua ibu bapa ni. Berapa ramai orang yang tidak ingin mencari ladang pahala dari ibu bapanya. Salah siapa sebenarnya di sini? Kita katakan yang pertama adalah salah mereka, ibu bapa sendiri, kerana telah mendidik anak-anak mereka bangga dengan anak-anaknya, contohnya belajar dunia tapi lupa akan akhirat. Itu salah mak bapaknya sendiri yang pertama. Yang kedua, mungkin bukan salah mereka, tapi salah anak-anaknya sendiri. Kerana anak-anak ni kurang ajar juga. Walaupun mungkin telah dididik dengan sedemikian rupa, tetapi mungkin Allah telah menakdirkan begitu. Jadi perlulah kita untuk bermuhasabah. Carilah pahala dengan berbakti kepada ibu bapa. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sebutkan untuk jangan menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Baik. Kita sebutkan di Riyadh, saya pernah mungkin sebutkan beberapa waktu yang lalu, ada adik-beradik itu bergaduh di mahkamah kerana mak bapak dia. Baik, bergaduh macam mana tu? Kalau kita bergaduh, siapa untuk lepaskan penjagaan mak bapak ni? Ini terbaik. Yang abangnya tinggal dekat Riyadh, dekat bandar besar. Adiknya tinggal dekat Qasim. Qasim ni macam kampung, lebih kurang 400 kilo daripada Riyadh. Macam kawasan Badui sikit lah. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Si abang dengan anak ni memperebutkan hak penjagaan mak bapak mereka. Subhanallah. Kita nampak sekarang terbalik keadaan kita di tanah air. Di Singapura, di Malaysia atau di Indonesia kita lain. Sekarang semuanya. Bahkan kalau tuan-tuan lihat, ada adat di Jepun tu. Di Jepun. Tak tahulah masih ada sekarang atau tak. Tapi adat ni saya baca. Mereka bila mak bapak mereka dah tua dan mak bapak mereka rela. Itu dihantar ke gunung. Jadi anaknya tu akan dokong anaknya, maknya atau ayahnya ke gunung dan ditinggalkan kat situ sampai mati. Dan mak bapak mereka rela. Kerana nanti anak tersebut kenapa rela? Sebab tak nak susahkan anak dia. Kita lihat dengan orang di Riyadh tadi. Jadi mereka bergaduh kat mahkamah. Siapa yang dapat keistimewaan hak untuk menjaga mak bapak mereka. Nak cari pahala kat situ. Cara cari pahala lain banyak. Tapi cara cari pahala yang paling baik adalah dengan berbakti pada bapak. Yang menang adalah siapa? Abangnya. Mahkamah tentukan abangnya. Sebab abangnya tinggal dekat bandar, dekat dengan pusat kesihatan dan tempat-tempat yang lain. Kita sekarang cuba muhasabah. Bila mak bapak kita dah start sikit tak boleh bergerak, buang air besar contohnya dekat atas katil, bayangkan kita ni macam mana. Sampai terfikir nak letak kat rumah mak bapak orang tua-tua supaya tak menyusahkan. Subhanallah. Betapa hinanya kita sebenarnya. Diberikan peluang untuk berbakti sedemikian rupa, kita biarkan melepaskan peluang tersebut.
Bahkan saya tahu dan dengan mata kepala saya sendiri, ada seorang suami dah mati, jadi nenek ni ada 9 anak. Dan nenek ni setiap minggu pindah ke anak-anaknya satu sama lain. Pindah. Kenapa? Ditolak. Menantu ni tak suka, pindah lain. Menantu tak suka, pindah. Sampai kembali lagi. Subhanallah. 9 anak, tuan dan puan. Semuanya menolak. Ya, kita katakan yang pertama tadi mungkin salah mak bapak, yang kedua salah anak-anak tersendiri. Jadi sebagai seorang Muslim, habis ni, tuan dan puan, yang masih ada mak ayah, carilah keredaan mereka. Berbaktilah. Jangan sampai satu hari nanti dah tak ada masa lagi untuk kita mencari syurga di bawah tapak kaki mereka. Abdullah bin Mubarak pernah kematian ibu bapanya. Maaf, ibunya waktu itu. Dia menangis. Orang tegur. Orang tabi'in cakap, kenapa kau nangis? Bukankah semua orang akan mati? Dia kata apa? Aku bukan nangis hanya kerana mak aku mati. Tak. Tapi telah tertutuplah salah satu daripada pintu syurgaku. Tuan-tuan dan puan-puan, hilangkan ego. Mintalah maaf. Kebanyakan orang kita ni gaduh hanya kerana ego. Mungkin dia merasa dah besar, dah dewasa, dah ada keluarga sendiri. Ternyata mak ayahnya masuk campur contohnya. Ya, mungkin mak ayahnya salah. Tapi macam mana pun, kita tetap anak dan anak haruslah tetap berbakti. Kita baca lagi. Baginda pun kemudian bersandar sebelum itu. Selepas disebutkan, Rasulullah menyebutkan antara dosa besar menyekutukan Allah dan derhaka. Maka baginda pun duduk selepas bersandar, kemudian bersabda lagi. Juga percakapan yang dusta. Qauluz zur. Yang ini menipu. Dalam riwayat lain, yang ini kesaksian palsu. Saya bersumpah, wallahi, semata-mata untuk supaya orang percaya. Dan banyak sumpah palsu berlaku dekat mana? Dalam perniagaan. Baik. Lalu kemudian Abu Bakrah berkata, Rasulullah sentiasa mengulangi sehingga kami berkata dalam hati, semoga Rasulullah ni diam je lah. Sebab Rasulullah asyik ulang-ulang je 3 benda ni. Ini kisah tentang hadis tersebut yang dikatakan oleh Abi Bakrah. Baik. Kemudian baginda Rasulullah bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Lalu baginda Rasulullah menyebutkan salah satunya adalah syirik. Kemudian baginda Rasulullah bersabda lagi, man baddala dinahu, siapa yang menukar agamanya, faqtulu, maka bunuhlah dia. Hadis ini orang-orang yang keluar daripada agamanya. Hadis ini sahih. Baik. Jika lihat di buku, kita hanya sampai sini sahaja. Tetapi di dalam PDF ada tambahan, antaranya adalah riak. Riak ini juga adalah syirik. Kenapa riak disebut dengan syirik? Kata Rasulullah, jauhilah syirik kecil. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Kata Rasulullah, itu adalah syirik. Pada hari pembalasan untuk segala yang dikerjakan oleh manusia, Allah berkata, pergilah kepada orang-orang yang kalian ingin, mereka melihat amal-amal kalian. Lalu lihatlah adakah pahala yang disediakan oleh orang-orang itu. Jadi kalau orang syirik ni kenapa riak ni syirik? Sebab bila kita nak ibadah, kita mengikut sertakan. Itu maksudnya sekutu. Kita ikutkan serta pandangan orang lain dalam ibadah kita. Maka dinamakan syirik kecil. Dia tidak sampai membuat pelakunya masuk ke dalam api neraka kekal, tetapi dapat membatalkan pahala amalan tersebut. Baik, dalam hadis, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi. Siapa yang mengerjakan suatu amal, lalu dia mempersekutukan seorang denganku, wa huwa lillazi asyraka wa ana minhu bari. Maka amal yang kerjakan itu untuk sekutu yang dia angkat dan aku berlepas darinya. Baik. Ini antara beberapa hadis tentang syirik. Dan ini ada tambahan daripada yang lain. Seperti sebagai contoh, saya bacakan. Para ahli hikmah ditanyakan tentang orang yang ikhlas. Mereka menjawab, iaitu orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikan seperti halnya dia menyimpan keburukan-keburukannya. Berapa ramai daripada kita yang tutup aib kita? Tapi berapa ramai daripada kita yang menutup amalan kita? Jadi ikhlas tu bagaikan orang yang menyembunyikan kebaikan yang dia dibuat, sebagaimana dia menyimpan keburukan-keburukannya. Ada pula ahli hikmah yang ditanya tentang puncak ikhlas. Dia mengatakan, hendaklah kamu tidak menyukai pujian dari manusia. Baik. Berapa ramai daripada kita yang suka orang puji? Itu standard. Bahkan orang yang
puji tu kita katakan dia sebenarnya sedang menjatuhkan kita. Kerana apa? Kerana ketika kita terbuai oleh pujiannya, dapat mengganggu keikhlasan hati kita. Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan amal kerana manusia itu riak. Sedangkan mengerjakan kerana manusia itu syirik. Ikhlas adalah apabila Allah menjagamu dari keduanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Cukup kita malam ini kita membaca muqaddimah dan dosa besar pertama. Kita ada lebih kurang di sini kalau di buku kita ada 76 Di buku yang kita minta beli itu ada 76. Nanti mudah-mudahan kita akan membacanya. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, saya menambahkan sebahagian daripada syarah kitab ini, tak secara full, tapi sebahagiannya daripada syarah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Siapa yang dapat memiliki buku tersebut, maka lebih baik. Jika tidak, maka kita cukupkan dengan matan yang ada di depan kita. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta man zakkaha anta waliha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya berharap mudah-mudahan tuan-tuan dan puan serta saya sendiri tak syahid di tengah jalan, kerana kita baca buku pendek ni 4-5 pertemuan boleh habis, tapi mudah-mudahan kita boleh menghabiskan sama-sama. Kerana saya tahu kalau tuan-tuan dah ada buku ni, nak dengan kesibukan kita sekarang nak duduk dekat hujung bilik kan, dekat rumah, susah nak baca sendiri. Kadang-kadang sibuk dengan handphone, sibuk dengan anak. Jadi kita adakan program ni, bukan tuan-tuan je dapat manfaat. Saya sendiri yang baca pun saya dapat manfaat. Sehingga kita sama-sama meraih manfaat dan pahala daripada Allah di dunia juga akhirat. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.